Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So pada hari ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menjawab bahagian A. So kita tengok ini adalah format instrumen untuk kita punya paper. Okey, kod kita adalah 5228. Okey, yang pertama kita punya jenis instrumen adalah ujian bertulis. Yang kedua jenis item ada item pelbagai objektif pelbagai bentuk. Okey, yang ini kalau siapa yang tengok dalam Didik TV itu saya sebutkan sebagai OPB. Okey, so untuk bahagian A kita punya jenis adalah OPB. Okey, kemudian yang dua lagi di bawah ni, okey, yang ini merujuk kepada bahagian B dan juga bahagian C. Okey, yang ketiga adalah bilangan soalan, ada bahagian A, B, C. Nampak ada 3 je, tapi daripada 3 ini ada pecahannya yang banyak lah. Okey, yang merangkumi 100 markah. Okey, kemudian tempoh ujian adalah sebanyak 2 jam 30 minit. Cakupan konstruk ini merujuk kepada apa yang akan keluar. Okey, so yang akan keluar soalan-soalan itu adalah berdasarkan DSKP 345 dan juga berdasarkan buku teks kita. Okey, yang ketujuh adalah kaedah pensukaran iaitu analitik dan holistik. Dan juga ada aras kesukaran iaitu aras rendah, sederhana dan juga tinggi. Okey, so hari ini kita akan fokus bahagian A, di mana bahagian A adalah OPB yang mengandungi 20 soalan. Okey, 20 soalan dan diminta untuk jawab semua soalan. Kita teruskan. Okey, untuk bahagian A. Okey, di mana dalam bahagian A ini mengikut format yang sebenar, kita tak tahulah bagaimana reka bentuk yang sebenar, tetapi yang Ustazah nak sharekan ini adalah gambaran awal lah. Okey, kita tahu format sebenar tu apabila exam SPM untuk paper PSI ini bermula, barulah kita tahu itu adalah ciri-ciri ataupun konsep sebenar untuk soalan kita. Okey, yang ini hanya kita kata sebagai gambaran lah. Okey, so dalam OPB ini Ustazah boleh rangkakan ada 6, mungkin ada banyak lagi. Okey, yang ini yang sempat Ustazah rangkakan lah. Okey, di mana yang pertama isi tempat kosong, garis pilihan jawapan, soalan yang mempunyai pilihan jawapan, okey, tanda betul ataupun salah, rajah beserta simbol, kemudian penyataan. Okey, kita beralih pada yang pertama, isi tempat kosong. Okey, untuk soalan isi tempat kosong ni, okey, ini adalah soalan contoh lah. Okey, di mana dia berikan soalan dan ada tempat kosong. Okey, di mana murid perlulah menjawab. Okey, soalan ini apa jawapan yang paling sesuai. Okey, so Ustazah nak tengok awak punya jawapan lah. Okey, so nombor 1, nanti type jawapan awak dekat ruangan chat. Nombor 1, antara ciri orang yang fasik adalah suka mengambil hak orang lain dan juga berterusan melakukan. Tempat kosong, kecil dan juga besar secara sederhana. Okey, cuba type jawapan awak dekat ruangan chat. Okey, so tepat sekali lah. Jawapan yang pertama adalah dosa. Okey, kalau kita tengok di sini, Natania, Mira, Syau, Amedar, okey, ramai yang menjawab dan jawapannya adalah betul. Okey, so untuk bahagian ini kalau kita lihat, hanya jawapan dosa sahaja yang kita terima lah. Okey, kalau murid memberi jawapan selain daripada dosa, biasanya untuk bahagian A ni soalan dia jawapannya adalah jawapan yang spesifik. Okey, yang kedua, maksud tempat kosong adalah dengan melakukan penyelidikan selepas menerima sesuatu berita yang meragukan. Okey, apakah maksud yang sesuai? Okey, bagus. Okey, maksud tabayun. Okey, hanya perkataan tabayun sahaja yang kita terima. Nanti saya cari siapa yang awal-awal jawab ni. Okey, saya tak tengok lagi lah. Nanti saya tengok random saja ni. Okey, maksud tabayun adalah dengan melakukan penyelidikan selepas menerima sesuatu berita yang meragukan. Okey, kalau murid jawab benda lain, salah lah. Okey, kerana jawapan yang paling tepat adalah tabayun. Okey, yang ketiga, membuat apa adalah dengan melakukan tanda ataupun cacahan pada mana-mana bahagian tubuh badan dengan bersifat kekal. Okey, so ini membuat apa? Okey, bagus. Boleh jawab dengan tepat iaitu tatu. Okey, contoh yang kedua adalah garis pilihan jawapan. Okey, untuk garis pilihan jawapan kita tengok soalan contoh. Okey, di mana dia memberikan dua pilihan jawapan, kemudian awak hanya garis satu je. Salah satu daripada jawapan ini, sama ada awak nak garis yang ini ataupun yang ini. Okey, kalau kita lihat di sini, golongan yang diwajibkan meminta izin sebelum masuk ke bilik ibu bapa pada waktu-waktu tertentu ialah hamba dan siapa? Adakah kanak-kanak yang belum baligh ataupun kanak-kanak yang belum mumayyiz? Cuba jawab apa jawapannya. Okey, kanak-kanak yang belum baligh.
Okey, bagus, tepat sekali. Jawapan ni kalau kita tengok dia hampir-hampir sama. Okey, membuatkan pelajar confuse lah. So, hanya pelajar yang boleh menjawab dengan tepat boleh mendapat markah lah. Okey, yang seterusnya, yang kedua, golongan dewasa yang diwajibkan meminta izin sebelum masuk ke bilik ibu bapa pada setiap masa ialah adakah hamba ataupun adakah anak yang telah akil baligh. Okey, so jawapan yang paling tepat adalah anak yang akil baligh. Okey, kita tengok yang seterusnya, yang ketiga. Okey, yang ini adalah soalan yang mempunyai pilihan jawapan. Okey, macam mana kita katakan dia ada pilihan jawapan? Okey, ini adalah soalan contohnya. Okey, kalau awak lihat di sini, kita ada pilihan-pilihan jawapan. Okey, ini pilihan jawapannya. Dan kebiasaannya, pilihan jawapan ini dia terlebih berbanding soalan. Okey, kalau kita lihat contohnya kat sini, soalan ada 4, pilihan jawapannya ada 6. Dia akan menentukanlah mana satu jawapan yang patut diletak dan mana jawapan yang tak patut kita letak. Okey, so kalau tengok yang pertama, perkara yang dijadikan hukum syarak sebagai pencetus kepada hukum syarak. Okey, apa jawapan yang paling sesuai untuk yang pertama ni? Okey, bagus, jawapannya adalah sebab. Okey, yang kedua kita tengok perkara yang dijadikan oleh syarak sebagai penghalang. Okey, kalau ada perkataan, awak mesti ingat kalau penghalang ni merujuk kepada apa. So, jawapan yang kedua adalah, okey, bagus, jawapannya adalah manik. Bila ada perkataan penghalang, mestilah jumpa jawapannya. Tapi, jangan baca sampai sini je. Contoh macam Ustazah baca tadi, sebagai penghalang. Okey, tak baca sampai habis. Kena baca sampai habis walaupun awak dah tahu jawapan. Okey, sebagai penghalang kepada kewujudan hukum ataupun sebab hukum. Okey, baru jawab. Okey, yang ketiga, perbuatan mukallaf yang cukup rukun dan juga syaratnya. Okey, merujuk kepada, okey, bagus, merujuk kepada sahih. Okey, bila cukup rukun dan syarat, sahih. Sahih ni maksudnya sah lah. Okey, dan yang terakhir, perkara yang disyariatkan pada permulaannya dan bukan disyariatkan kerana wujudnya halangan. Okey, bagus. Jawapannya adalah azimah. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat adalah soalan betul ataupun salah. Tanda right, tanda pangkah, itu adalah antara salah satu bentuk lah. Okey, sama ada dia tanda right, tanda betul, ataupun dekat kolom ni dia kena bagi tahu betul. Contohnya kat sini salah, betul. Contoh macam tu. Okey, so bergantung kepada baca arahan, tandakan right. Kalau dia minta tandakan right lah. So pastikan ikut apa yang soalan minta. Kalau tanda right, tanda right. Kalau dia diminta tulis perkataan betul, buat perkataan betul. Okey, tandakan right pada padanan yang betul dan pangkah pada padanan yang salah dalam jadual di bawah. Okey, cuma dekat ruangan chat ni tak kisahlah awak nak tanda ke nak type ke, yang ni kita nak ulang kaji sama-sama je. Okey, so tengok yang pertama ni dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. Okey, dilaksanakan pada hari-hari kelahiran bayi. Kena baca dia punya item kat atas ni, jangan tersalah pula. Okey, so jawapan yang pertama, betul ke salah? Okey, Alisha jawab betul. Ni ada jawab right. Betul. Dah, tu je yang jawab. Okey, so Amalia pun jawab betul. Okey, kita tengok di mana hari raya korban. Okey, untuk waktu korban dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. Yang ni salah sebenarnya. Sebab apa salah? Sebab kita bermula pada 10. Sedangkan hari-hari tasyrik ni baru je belajar kan hari tasyrik ni. Ketika dalam didik TV tu, hari tasyrik ni ada 11, 12, 13. Okey, sedangkan korban kita bermula 10. Okey, so untuk nombor 1 ni pangkahlah jawapannya X. Bukan pangkah, bukan X, salah lah. Pangkah. Okey, nombor 2 dibahagikan sesudah masak. Daging korban ni kita bahagikan sesudah masak. Daging akikah ni kita bahagikan secara mentah. Betul ke salah? Okey, bagus. Jawapannya adalah salah. Okey. So, yang seterusnya. Yang ketiga. Untuk korban tiada bahagian ekor tertentu. Okey, untuk akikah 2 bahagian untuk anak lelaki. Okey, bagus. Jawapannya adalah betul. Okey. So ini adalah bentuk, kalau kita lihat di sini, ini adalah soalan berbentuk. Kalau dalam subjektif tu dia berbentuk perbezaan di mana kalau kita lihat macam yang saya terangkan, dia punya pasangan kena sama. Contohnya macam kat sini tentang daging tersebut, keadaan daging.
Okey, yang ni cerita pasal dah masak ke belum masak. Kena samalah pasangannya. Yang ni contoh, yang ni salah lah. Kena buat jawapan yang betul. Okey, yang kat sini cerita pasal ekor. Bukan ekor lembu tu. Bilangan. Okey. So kena padankan. Yang ni kena cerita pasal bilangan, yang ni pun kena cerita pasal bilangan. Okey, jangan awak cerita yang ini pasal bilangan, tetapi tiba-tiba yang ini awak cerita pasal dagingnya diagihkan apabila sudah masak. Salah lah. Walaupun jawapan tersebut betul, dua-dua jawapan betul. Tiada ekor yang ditentukan. Yang ni daging diagihkan apabila sudah masak. Dua-dua betul. Akikah memang dagingnya dah masak. Korban memang tiada bilangan ekor yang kita tentukan. Tapi pasangannya tak betul, tak sama. Maka tak dapat makan lah. Maka makannya adalah kosong. Okey. So ini satu bentuk. Boleh jadi juga betul salah begini, macam yang saya kata tadi. Okey, antara keistimewaan tamadun Islam ialah menerima kemajuan tamadun lain yang selari dengan ajaran Islam dan berkembang dalam pelbagai aspek kehidupan. So jawapannya betul ataupun salah. Okey, so jawapannya adalah betul. Okey. Yang ni mungkin awak tak ingat. Okey, tapi kalau tak ingat, caranya adalah berfikir secara logik je lah. Okey, tak ada cara lain dah kalau tak ingat. Tak kena buat dadu pula, pusing dadu. Ustazah, saya pusing dadu, Ustazah. Ni jawapannya betul. Terpulanglah nak pusing dadu ke, nak kira ke. Okey, tapi bila awak tak ingat, awak baca soalan tu banyak kali, kemudian awak cuba fikir logik. Okey, kalau tengok soalan ni senang, jelas sebenarnya memang jawapannya betul pun. Okey, keistimewaan tamadun Islam memang kita menerima kemajuan tamadun lain, banyak yang kita terima. Contohnya dari aspek peralatan senjata peperangan antaranya. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kelima. Okey, item yang kelima adalah rajah beserta simbol. Okey, untuk rajah beserta simbol ni dia ada rajah dan juga ada simbol. Sama juga. Yang ini pun ada bagi contoh lah. Okey, dalam Didik TV hari tu, kalau kita lihat di sini, ini antara contohnya. Okey, di mana ini adalah rajahnya, kemudian dia ada simbol. Okey, rukun jual beli. Penjual dan pembeli barang yang dijual dan harganya X. Okey, X dalam rajah di atas ialah, so murid kena nyatakanlah apakah jawapan yang sesuai untuk X ni. Okey, cuba jawab untuk X ni, apa jawapan yang sesuai? Okey, Alisha akad jual beli, Amira sirah, Kamalia akad, Anissa akad, Syatun sirah. Okey, so jawapannya semua tepat sekali. Okey, sama ada tulis akad jual beli, tapi kalau tulis akad saja saya rasa terima juga. Akad sirah semua kita terima. Okey, merujuk kepada jual beli ni lah. Okey, sama ada awak tulis akad ataupun tulis sirah, kita terima dua-dua. Tapi jangan tulis dua-dua pula kat sini, tulis satu je. Okey, so kita lihat bentuk soalan yang lain. Okey, sama juga macam tadi. Rukun pemburuan. Ada orang yang berburu, ada binatang buruan, ada X, ada juga pemburuan. Okey, X dalam rajah di atas ialah, so apa jawapannya untuk X ni? Okey, senjata, alat pemburuan, alat berburu, alat. Kalau alat je Mirul, kurang tepat. Alat apa? Okey, pastikan tulis dengan lengkap lah. Kalau tengok kat sini pun, dia punya ayatnya pun penuh lah binatang buruan. Okey, jangan tulis binatang je, binatang apa? Okey, sebab pemburuan ni kita kaitkan dengan binatang. Binatang ni banyak. So jawapan yang paling tepat adalah alat pemburuan, alat buruan, senjata buruan. Yang tu semua kita terima. Okey, yang ini yang Ustazah nak kata tadi, contoh macam alat berburu, senjata buruan, mana lagi ya tadi? Alat pemburuan contoh. So itu semua adalah contoh jawapan yang kita katakan pelbagai tadi lah. Tapi merujuk kepada satu jawapan saja. Walaupun dia punya item ni ada perbezaan sikit, tetapi maksudnya masih tak lari lagi. So ini semua jawapan yang kita terima lah, walaupun nampak macam berbeza sikit kan. Tapi masih menepati konsep. Okey, so jawapan ini walaupun dia spesifik tapi memberi maksud yang sama, kita terima. Okey, so kita berpindah ke soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan ini adalah keutamaan memberi dan menjawab salam. Okey, so kalau kita lihat pada rajah ni ada dua simbol, R dan juga S. Okey, yang pertama orang yang berkenderaan kepada orang yang berjalan kaki, R. Kumpulan kecil kepada kumpulan besar, S. Okey, R dalam jadual di atas. Okey, apakah jawapan yang sesuai untuk R? Dan juga S apa? Cuba awak terus jawab dua. Maknanya awak tulis R apa, S apa? Okey, Hannah jawab R, orang yang berjalan kaki kepada orang yang duduk. S, orang yang muda kepada orang yang tua. Mira pun jawab yang sama, S, kanak-kanak kepada orang dewasa.
orang yang duduk, berjalan kepada duduk, hazirah, kanak-kanak kepada dewasa. Okey, lagi berdiri kepada duduk, amir, tua kepada muda. Okey, lagi orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Okey, kanak-kanak kepada orang dewasa. Okey, so kalau kita tengok di sini, majoriti awak boleh menjawab dengan baik lah. Okey, cumanya soalan nak tekankan di sini adalah berkaitan dengan R dan S ini. Ini adalah soalan yang kita katakan keutamaan. Soalan ini merujuk kepada soalan dia mengikut susunan. Okey, kalau kita perasan dia ikut susunan. Mula-mula kena yang ini nombor 1. Nombor 2 kena yang ini. Okey, nombor 3 kena yang ini. Maksudnya kita ikut turutan. Okey, nombor 4 kena yang ini. Okey, so contoh kalau murid dia bagi jawapan S ni, okey, kita ada 2 je jawapan kan. Sama ada orang yang berjalan kaki kepada orang yang duduk ataupun kanak-kanak kepada orang tua. Okey, tapi contohlah kanak-kanak kepada orang tua tu dia letak dekat R. Okey, maka jawapannya salah. Walaupun itu juga adalah kita katakan adab lah, memberi salam, memberi dan menjawab salam. Tapi disebabkan ini adalah soalan mengikut turutan macam ni, kalau diletak kanak-kanak tadi dekat R, maka jawapannya adalah salah. Okey, kalau contohnya yang R ni sepatutnya orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Kalau diletak jawapan yang sepatutnya dekat R ni dekat S, maka jawapannya adalah salah. Okey, kena pastikan bahawa awak betul-betul tengoklah macam ni. Pastikan kalau ada 2 simbol ni, tengok sama ada dia minta ikut turutan ataupun tidak. Okey, kalau tak ikut turutan tak kisahlah, boleh jawab. Maksudnya R ni boleh jawab sama ada yang ini ataupun yang inilah. Maksudnya berjalan kaki ataupun kanak-kanak tadi. Tapi kalau soalan ikut turutan macam ni, tak boleh jawab, tak boleh sesuka hati je. Okey, kena tengok betul-betul. Okey, dan yang seterusnya yang ke-6 adalah soalan yang ada penyataan. Okey, penyataan tu beginilah yang kita nak katakan ini adalah soalan penyataan. Ini adalah penyataannya. Penyataan di atas merujuk kepada syak dalam rukun. So kena jawab. Okey, kena bacalah penyataan dulu. Okey, syak dalam membaca Al-Fatihah. Sekiranya dalam rukun tersebut hendaklah terus membaca Al-Fatihah. Okey, tak perlu melakukan sujud sahwi. Okey, berdasarkan penyataan di atas ini, apa jawapan yang paling sesuai? Okey, bagus. Okey, rukun kauli. Okey, yang ni mesti kena ingatlah ada 2, rukun kauli dan juga rukun fi'li. Okey, ini contoh lain. Okey, contoh di sini dia bagi penyataan, kemudian ni tinggal pula arahan ni. Okey, arahan ni minta awak tentukan apakah jual beli yang sesuai untuk penyataan ini. Okey, kalau kita lihat di sini, Ramli telah meminjam duit sebanyak 5,000 daripada Koperasi Islam untuk memulakan perniagaan di kedai runcitnya. Okey, apa jual beli yang sesuai? Al-Qard. Okey, Hannah jawab Al-Qard. Al-Qardu. Al-Qard. Okey, lain, jawapan lain? Okey, so kalau meminjam merujuk kepada Al-Qard. Okey, yang kedua, Salimah. Okey, Salimah menggadaikan gelang tangannya. So keywordnya adalah menggadaikan. Di sebuah institusi pajak gadai Islam untuk menambah modal perniagaan pasar malamnya. Okey, so apakah jawapan yang sesuai untuk statement ini, pernyataan ini? Okey. Okey, Ar-Rahnu, Ar-Rahnu. Ar-Rahnu. Okey, bagus, jawapan yang paling tepat adalah Ar-Rahnu. Okey, dan yang ketiga, Ahmad telah menghadiahkan sebuah kereta dan sebuah rumah kepada 2 orang anak perempuan kembarnya sempena hari lahir mereka. Okey, cumanya bila soalan macam ni, mungkin awak akan, soalan ni macam trigger sikit lah, sebab dia ada perkataan anak. Okey, so bila ada perkataan anak, mungkin awak confused. Awak cakap, ini tantah harta pusaka. Okey, tapi kita ada keyword lagi satu, iaitu menghadiahkan. Okey, so apa yang paling sesuai? Wadi'ah, hibah, 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 hibah. So bagus, tepat sekali. So jawapan yang paling sesuai adalah hibah. Okey, merujuk kepada hadiah lah. Okey, ini adalah soalan berbentuk penyataan. So sampai situ sahajalah kita punya untuk bahagian A. Yang ni dah bahagian B lah. Hari ni saya tak nak ulas bahagian B.